Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat yakni Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala di dalam program Serambi Ilmu Online, yang mana dalam pelajaran tasawuf ini kitab yang dipakai adalah kitab ini, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita berada pada juz 1 bab ke-9 adab-adab doa dan kelebihannya. Kita berada pada muka surat 503 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tentang kelebihan membaca selawat atas Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kelebihan membaca selawat atas Nabi SAW. Kelebihan membaca selawat atas Nabi SAW iaitu amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya mengucap selawat atas Nabi SAW. Hai segala mereka yang percaya akan Allah Ta'ala, ucap oleh kamu akan selawat atas Nabi SAW dan ucap oleh kamu akan salam atasnya dengan beberapa salam. Ini dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Hadir wal hadra abidakumullah. Jadi kalau kita lihat di dalam firman Allah SWT ini, dia ada sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu tu fi'il amar. Fi'il amar tu berarti kata kerja memiliki erti makna perintah. Yang dimaksud perintah ini biasanya wajib lah. Tapi of course kita tak kata wajib secara mutlak. Sebab nanti wajib bila, tang mana wajibnya. Lebih kurang macam tu. Maka kita tahu menjadi rukun daripada solat seperti apabila kita melakukan tahiyat akhir atau ada berselawat. Dan solat ini fardu. Kalau tak berselawat dalam solat, tidak sah. Misalnya di dalam mazhab Syafi'i, tahiyat akhir, rukun solat adalah tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir ada berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hadirin wal hadirat hafizakumullah, paling tidak kita kata selawat ini adalah ada kelebihan yang banyak, tuan-tuan. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di sini. Maka oleh sebab itu ulama berbondong-bondong, beramai-ramai bersama-sama mensyarahkan, mengarang dan mensyarahkan kitab-kitab, menyusun kitab-kitab berkenaan dengan salawat. Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu ta'ala, dia ada kitab Afdalus Salawat. Dia ada kitab Madaih Nabawiyah secara sempurna 4 jilid. Dia ada kitab tentang berbagai jenis doa dan selawat yang dianjurkan. Hadir wal hadir hafizakumullah. Ini adalah beberapa perkara yang mungkin perlu untuk kita ambil iktibar, betapa pentingnya kita berselawat dan jenis-jenis selawat yang banyak diajarkan oleh umat Islam kepada umat Islam. Hadir wal hadir hafizakumullah. Dan setengah daripada kelebihan selawat atas Nabi SAW iaitu diriwayatkan oleh jumhur ulama. Annahu sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yaumin wal bushra tura fi wajhihi faqala sallallahu alaihi wasallam innahu ja'ani Jibril alaihi salam faqala ama tarda ya Muhammadu alla yusalli alayka ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaitu alaihi 'ashran wa la yusallimu alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi 'ashran. Hadis ini riwayat An-Nasa'i. Hadis Imam Nasa'i dan juga Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Hibban. Jadi kalau Ibn Hibban ni biasanya sahih lah. Kan, sahih Ibn Hibban sebab dia dekat kitab namanya Sahih Ibn Hibban. Walaupun mungkin di dalam kalangan ulama ahli hadis lain ia tidak sampai pada derajat sahih,
Ada yang mempertikaikannya, mengatakan dia hasan dan lain, tapi benda ini adalah benda akademik yang diserahkan kepada ahli akademik, dan orang awam tidak sepatutnya mengatakan atau berpendapat perkara tersebut sebagai sesuatu yang muktamad sehingga menuduh yang berbeza dengannya, menyebarkan hadis palsu dan lainnya. Ini kaedah yang salah. Perkara yang diadakan atau disebut sebagai suatu perbincangan di kalangan ulama, maka ia kekal sebagai perkara yang khilafiyah, perkara yang khilaf di kalangan ulama, so leave it as it is. Hadir wal hadir afizakumullah. Tapi intinya hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Hibban, yang mana menunjukkan betapa kepentingan dan beruntungnya orang yang berselawat. Artinya bahawasanya Rasulullah SAW datang pada ketika siang hari dan kesukaan dilihat atas mukanya. Jadi nampak bushra. Bushra tu, kita bushra, bahasa Melayu dia bushra tu bahagia. Nampak suka, nampak bahagia, nampak ceria. Macam dalam satu salawat, madih tu pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, qasidah lah kalau bahasa mudah nak faham. Qasidah bushra lana nilnal munah. Itu. Bushra lana nilnal munah. Maksud dia bushra lana, kami cerialah kami, bahagialah kami, happylah kami dan lain-lain misalnya. Itu menunjukkan erti apa? Menunjukkan erti bahawa bushra itu suatu keceriaan yang berlaku bagi orang tersebut. Dalam hal ini bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW datang pada ketika siang hari dan kesukaan. Jadi bahagia itu dilihat atas mukanya, wajah baginda SAW. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya datang akan daku Jibril AS. Jadi malaikat Jibril datang kepada baginda SAW, maka katanya, jadi Jibril bagi tahu baginda SAW, adalah Allah SWT berfirman, adakah tiada reda engkau ya Muhammad? Jadi ama taradha, apakah tiada reda engkau ya Muhammad, ma'atuman nafi, bahawasanya tiada mengucap selawat atasmu. Jadi tidak ada yang mengucap selawat atasmu oleh seorang daripada umatmu akan satu selawat, melainkan, means there is no someone who reads selawat to you but, lebih kurang macam tu. Jadi dia bahasa Arab kita panggil dengan adatul hasri. Jadi adatul hasri ini maksud dia mak bagi hanya itu. Berarti kuatlah. Jadi maksud dia mubalaghah. Mubalaghah tu satu benda yang besar. Adakah tiada reda engkau ya Muhammad bahawasanya tiada mengucap selawat atasmu oleh seorang daripada umatku akan satu selawat, melainkan aku mengucap selawat atasnya 10 kali. Melainkan iaitu Allah SWT akan mengucapkan selawat atasnya 10 kali. Dan tiada mengucap salam atasmu oleh seorang daripada umatmu, melainkan aku mengucap atasnya salam 10 kali. Jadi siapa daripada umat Nabi Muhammad SAW yang membacakan selawat kepada baginda SAW, tidak lain tidak bukan mesti akan mendapatkan 10 kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu salawat dan juga salam. Bila dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia dibalas 10 salawat. Bila seorang itu mendoakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sallimhu, yakni Allah selamatkanlah dia. Kan? Contoh dia. Wassallama taslima. Sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallama taslima. Contoh sallama taslima. Juga semoga baginda SAW mendapatkan keselamatan. Maka orang yang berdoa itu dari kalangan umatnya akan mendapat balas 10 kali ganda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Umat melainkan aku mengucap atasnya salam 10 kali. Ini hadis daripada Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibn Hibban. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man salla alayya sallat alaihi al-malaikatu ma salla alayya falyuqallil inda dhalika aw liyukthir. Rawahu Ibn Hibban wa Tabrani. Hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban dan Imam Tabrani menurut takhrij Al-Iraqi. Man salla alayya,
Artinya barang siapa mengucap selawat atasku, maka mengucap selawat atasnya oleh malaikat selama ia mengucap selawat atasku. Maka atasku itu, maka sedikitkan daripada yang demikian itu atau banyakkan akan dia. Sikit atau banyak, siapa-siapa mengucapkan selawat kepada baginda SAW, maka malaikat akan selawat atasnya. Selama mana apa? Selama dia berselawat kepada baginda SAW. Sikit banyak macam itulah dia. Jadi just bayangkan kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada yang kata apa ni selawat maulid ni semua bid'ah, Rasul tak buat. Ini kita berada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan bulan ni dengan selawat. Kerana selawat itu sunat. Titik. Selawat itu suatu sunat dianjurkan dan ada kelebihan di dalam Islam. Itu tidak ada niqash, tidak ada khilaf lagi. Okay. Lalu memperbanyak ini akan ada, iaitu akan ada efek dia. Dia ada efek positif dia. Kan? Bila kita berselawat ni ada efek positif dia. Positif dia apa? Iaitu kita dapat mengenal baginda SAW. Bila kita menceritakan kisah sirah ni maulid. Kita cerita tentang kisah kelahiran baginda SAW. Memuji baginda, melihat irhas, iaitu perkara yang mencari adat sebelum baginda SAW menjadi Nabi. Iaitu ketika kelahiran baginda SAW. Kan? Seperti iaitu keluar cahaya daripada Kisra lah, macam-macam pada malam hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam kitab-kitab sirah juga. Ada dalam kitab sirah. Okay, mungkin ada kata tu tak boleh pakai lah, ni tak boleh pakai. Benda tu disebut oleh ulama dengan perbincangan pro and cons, khilaf di dalam memahami suatu hadis, suatu teks, suatu sejarah. So kita serahkan kepada ahli akademik dalam perkara tersebut. Tapi intinya perkara tersebut ada positif dia. Contoh dia. So bila kita membaca selawat, mungkin kalau kita hanya berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Contoh dia atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada orang mungkin dia rasa penat. Sebab ialah hanya satu sahaja. Maka dia ingin tenang, relax dengan beberapa cara yang lain, iaitu dirubah daripada hanya seperti berzikir, dirubah kepada dalam bentuk dendangan lagu. Yang mana lagu ini mungkin akan menyebabkan dia lebih relax, lebih tenang, tapi mendapat pahala selawat. Jadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dia rubah kepada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedap tak? Sedap. Rasul buat tak? Of course lah, mungkin kita tak tahu kan Rasul ada lagu macam tu atau tidak. Kan, contoh dia, atau tidak dilakukan. Akan tapi so apa masalah dia? Apakah itu dianggap sebagai bid'ah dan sesat dan terus masuk neraka? Tentulah tidak. Common sense. No. Dan kita tahu di zaman Rasulullah SAW, baginda SAW memiliki sahabat bernama Al-Hasan bin Thabit. Al-Hasan bin Thabit ini adalah seorang sahabat yang pakar di dalam syair. Jadi cerita dia, ada tukang syair jahiliyah kafir Mekah ni. Dia buat syair menghina baginda SAW. So dia ni memang pakar buat syair. Jadi umat Islam waktu itu, baginda SAW ada Hasan bin Thabit nak jawab balik dengan syair memuji baginda SAW. Lawan balik, kalahkan orang tersebut. Ini ada dalam kitab-kitab sejarah, dalam sirah tentang Al-Hasan bin Thabit. Bahkan dulu saya pernah jumpa di PDF di dalam internet. Cuma saya tak ingat ada lagi kitab, iaitu Diwan Al-Hasan bin Thabit. Jadi ada ulama yang mengumpulkan syair-syair sahabat Al-Hasan bin Thabit. Kisah Hasan bin Thabit ini juga termaktub di dalam
Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, satu kitab tentang karakteristik baginda Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Abu Isa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi yang terkenal tersebut, Sahibus Sunan. So Imam Tirmizi ni dia ada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di dalamnya diceritakan bahawa Rasulullah SAW membina itu maksudnya membuat suatu mimbar di dalam Masjid Nabawi untuk menyuruh atau memberi podium tersebut kepada Al-Hasan bin Sabit, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, agar supaya dia naik dan membuat syair memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang hari ini bising orang duk buat selawat kat dalam masjid, katanya ganggu orang solat. Kalau buat selawat tu waktu solat, ganggulah orang solat. Tapi kalau bukan waktu solat, berselawat dalam masjid beramai-ramai dengan suara yang tinggi, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Okey. Jadi sebab itu kita ada qasidah-qasidah, syair-syair yang disusun dalam bentuk nazam, dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu dia sebut, dan lagi sabda Nabi SAW, aulan nasi bi aktharuhum alayya salatan. Rawahu Tirmizi wa Ibn Hibban al-Iraqi. Artinya bahawasanya yang terlebih aula manusia dengan daku itu iaitu orang yang paling banyak mengucap selawat atasku, dan lagi sabda Nabi SAW. Jadi aulan nas, bahawasanya yang terlebih aula manusia dengan daku itu iaitu orang yang paling banyak mengucap selawat atasku. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Baru tadi saya sebut tentang Imam Tirmizi mengarang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi saya menganjurkan, saya rasa dah ada kot kat Masjid Wilayah Persekutuan ini majlis pengajian kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. So kalau belum ada boleh buat. Boleh, bukan saya lah. Banyak lagi penceramah-penceramah yang hebat, ustaz-ustaz yang hebat yang boleh mengulas dan mengajar kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah kepada masyarakat di masjid Wilayah Persekutuan, agar supaya lebih kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So boleh baca kitab tersebut. Beli mengaji. Cetakan dia pun ada banyak jenis. Intim dia ada cetak satu, yang tu manuskrip dia saya pernah ambil dari Morocco. Dan di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada satu cetakan yang saya dapatkan dari penulis dia kawan, jadi dia cetak sendiri. Itu salah satu terjemahan yang bagus dalam bahasa Melayu. Cuma saya tak ingat nama publisher dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu boleh cuba. Galeri Ilmu kalau tak salah ada juga. Itu boleh pakai terbitan-terbitan tersebut. Dan dibaca, dipelajari dan dibaca supaya kita dapat mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Imam Tirmizi dia kata dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Bahawasanya yang terlebih aula manusia dengan daku itu iaitu orang yang paling banyak mengucap salawat atasku. Ini paling banyak mengucap salawat atasku. Sebab itu jangan kita skeptik atau berpandang serong kepada umat-umat Islam dalam selawat. Dia tengok ni asyik maulid je. Jangan. Sebab banyak di kalangan kita perlu dakwah, terutama kepada orang muda. Dan salah satu cara dakwah yang paling efektif kepada orang muda itu adalah selawat. Itu adalah selawat. Ini fakta. So jadi berlaku banyak kes dari waktu saya kecil. Saya jumpa memang banyak. Dengan melalui selawat, orang tu boleh berubah. Di Indonesia ni ada Habib Syekh yang terkenal tersebut, yang kalau dia datang, Masya Allah, masyarakat penuh dan ramai. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So dia di Indonesia sendiri banyak ahli-ahli muzik, preman ni nak cakap gangster, yelah preman tu gangster, tapi
Yang dimaksud preman di sini adalah orang-orang yang main gitar dan dia pergi kat dalam bas, minta sumbangan, minta duit. So ada yang memang macam paksa orang untuk masukkan duit. Jadi mafia lah lebih kurang. Itu tidak baik. Tapi ada yang macam tu, ada yang yang macam-macam lah. Tapi bila datang dengan selawat ni, diajak berselawat, jadi mula rambutnya dengan pakai antingnya, anting kat telinga, anting kat hidung, dengan tatunya dan lain-lain. Dia ajarkan berselawat sebab diorang ni suka muzik. Jadi diorang ni suka muzik, tapi of course dengan lagu heavy metalnya lah, dengan lagu yang pelik-pelik ni. So lepas tu dengan bila dibawa solawat, berhasil untuk dakwah mereka. Mula meninggalkan lagu-lagu tersebut, mula meninggalkan perkara yang diharamkan seperti perkara-perkara yang diharamkan lah. Ni. Lalu hadirin wal hadrat hafizakumullah, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia orang mula berubah dengan sebab dia suka muzik, so dia perlu sesuatu nak suruh mengaji, tak reti bahasa Arab, tak reti baca Quran, tak reti lagi. Jadi dengan ikut kepada maulid lah, membaca maulid, berselawat, berbagai jenis selawat. Jadi kalau kita buka dalam Spotify tu, Spotify ni Habib Syekh punya selawat tu kan banyak. Ada berapa? Ada lebih dari 20 jenis lagu. Ada yang bahasa Jawa juga. Itu semua ada. Semua ada. Jadi golongan-golongan yang ni, dia orang pun join dan mula daripada gitar beralih kepada kompang, kan? Beralih kepada kompang. Yang mana kompang ni termasuk ada dalam hadis. Iaitu ketika kalian berkahwin dan nak umumkan perkahwinan korang, buatlah walimah dan pukullah duf. Duf tu adalah kompang. Ni dia suruh. Dufuf atau duf. Ni kompang. Contoh dia. Jadi mereka mula minat macam tu. So tiap-tiap malam ikut Habib Syekh pergi mana-mana. Dengan berselawat. Dari dah macam tu, mulalah belajar solat. Mula belajar mengaji. Nak baca selawat tulisan Arab, kena belajar lah. Dia pun belajar. Belajar alif batak. Dan akhirnya dapat berselawat. Pandai berselawat. Dan naik lepas tu, selain solat, dah mula belajar solat, dah mula ni, dah mula tu, mula mengaji, mula baca kitab, mula Masya Allah. Sebab tu saya jumpa banyak orang yang bertaubat melalui selawat ni, saya jumpa banyak. Masya Allah. Terutama orang muda. Sebab tu kalau boleh buat di masjid-masjid, terutama kalau masjid wilayah ni mungkin agak susah lah sebab dia metropolitan. Yang datang ni banyak orang jauh-jauh kadang. Contoh dia. Tapi wajib masjid kampung. Misalnya di masjid-masjid kampung, ada anak kampung, budak-budak kampung tu buat kan persatuan grup maulid di masjid tersebut. Misalnya, so diorang pun berlatih, diorang belajar pukul kompang, belajar bawa lagu dia, selawat dia, dapat pahala. Pahala dia sebab berselawat. Ini isi dia tu selawat. Dapat pahala. Lepas tu, kalau ada orang kahwin kat kampung tu ke, boleh dipanggil. Saya ingat dulu ada abang saya waktu kahwin kat Batu Gajah, kat kampung tu, memang budak tu dah 6, form 1, form 2. Dia orang ni sahaja pergi mana-mana setiap weekend. Dia orang ni lah yang duk menyanyi maulid, menyanyi nasyid, menyanyi. Yelah ada nasyid, lepas nasyid ada maulid. Bacaan maulid tu dia orang lah menyanyi. Kadang keluar Mahir Zain, keluar Samir apa dah, saya pun lupa nama penyanyi-penyanyi yang kat luar negara. Macam-macam. Dia orang mula tu dulu 15, 16 tahun lepas. Lebih kurang macam tu lah, 2009, 2010. Lebih kurang macam tu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Okey. So ini salah satu cara untuk menghidupkan salawat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bihazbil mu'min.
Dan lagi sabda Nabi SAW, bihazbil mu'min minal bukhli an udhqara indahu fala yusalli alayya, rawahu Tirmizi wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Nasa'i juga oleh Al-Hafidh Al-Iraqi. Artinya dengan memadalah mukmin daripada kikir, iaitu kedekut. Kikir itu kedekut, bahawa disebut orang akan daku padanya, maka tiada ia mengucap selawat atasku. Jadi seorang tu dianggap cukuplah dia boleh dikatakan orang ni kedekut kalau ada orang sebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Sebab tu kita kena selawat. Sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sallallahu alaihi wasallam. 10 kali sebut, 10 kalilah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia orang kata macam orang gila. Tak apa, selawat. So kena ada macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi sentiasa kalau disebut namanya kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita tidak termasuk orang yang kedekut. Ini riwayat hadirat hafizakumullah. Ini so, jangan kedekut nak berselawat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang tak suka dengan selawat, ada. Jadi saya ingat dulu tahun 2010, 2011, 2012, waktu itu kerajaan selalu menjemput Habib Syekh datang ke Malaysia untuk berselawat, dan bila dia datang di Masjid Bukit Jalil tu penuh. Masjid Bukit Jalil bukan penuh orang pergi konsert. Zaman sekarang bila buat konsert penuh kan. Contoh dia. Ini orang datang penuh berselawat. Ni. Itu kan benda yang baik. So ada yang tak suka, mungkin dilihat bid'ah, Rasul tak buatlah, memunculkan taksub lah, macam-macam lah tuduhan yang mereka bawa. Hadir wal hadir hafizahullah. Kerana saya waktu tu di Maghrib, saya ditanya, betul ke macam ni? Siap ada yang kata, ya Hanana tak ada makna lah. Di Malaysia waktu itu muncul. Yang kata tu profesor-profesor pula tu. Saya kata ni tak belajar bahasa Arab. Bahasa Arab tidak ada. Ya Hanana tu ada makna dia. Hadir hafizahullah. Dia adalah bermaksud, dia dari perkataan hanaan. Hana tu apa? Suka. Hani'an lakum, bahasa Arab. Hani'an lakum, bahagialah engkau. Kan? Itu bahasa Arab. Ada hamzah, ha besar, ha simpul, nun alif, pasal ada hamzah. Bila dia masukkan ya, dia ada tujuan. Bila masuk nida ni, selain seru, dia juga memiliki erti mubalaghah. Lebih-lebih lagi kepada masdar. Masdar ni kata nama bagi sebuah pekerjaan tu, dia ada memiliki erti iaitu mubalaghah. Seperti contoh dia, ya hana'a tu, sedapnya. Lebih kurang macam tu maksud dia. Lepas tu dia buang hamzah. Kenapa dia buang hamzah? Hana'a. Hana'ana, sedapnya kami. Dia buang hamzah. Kenapa boleh dalam Alfiah Ibn Malik? Tu saya kata, banyak yang tak mengaji Alfiah Ibn Malik. Ni hati-hati. Sebab itu saya tegaskan, sepatutnya kalau belajar stam ni, Alfiah Ibn Malik tu 1002 bait tu kena habis. Inilah akibatnya duk mengaji potong-potong bait tersebut. Mengaji tak kulit ke kulit. Inilah penyakitnya kalau ada pengajian peringkat tinggi, kan, tapi tak belajar kitab turas. Lepas tu nak buang kitab turas. Nak buang kitab heritage. Kitab kuning tu nak buang, katanya dah jumud lah, ketinggalan zaman lah. Ni nak kabarkan. Dalam Alfiah Ibn Malik ni ada satu bait nama dia wa qasrul maddi jawis mujma'u. Iaitu apa? Wa qasrul maddi. Iaitu kita buang benda yang panjang, hamzah tu kita buang. Ini jawis, diperbolehkan, mujma' oleh kesepakatan ulama. Jadi maksud dia kita buang. Hana'ana kita buang hamzah. Ya hanana. Nampak ada bunyi dia. Patut ya hana'ana jadi ya hanana. Ya hanana. Ya hanana. Ya hanana. Ini. Itu maksud dia tuan-tuan. Sedaplah kami, sedapnya kami bi Muhammad, dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab apa?
Kita bahagia tak? Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bahagia tak? Kita tak hidup di zaman umat terdahulu yang mungkin di zaman zaman Nabi Isa ke zaman sebelum Nabi Isa, di mana mereka tidak dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni umat yang beruntung kerana kita hidup sekarang setelah Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Memanglah kalau hidup sebagai sahabat atau tabi'in atau tabi'in ini lebih utama kerana ada hadis 3 kurun yang pertama, itu adalah sebaik-baik kurun. Ya, kita tak tolak benda tu, betul. Tapi kita bersyukur tak? At least kita pada hari ini walaupun tidak dapat 3 kurun yang utama tadi, tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur tak? Ini. So itu yang mengekspresi kesyukuran kita dalam bentuk contoh dia ya Hanana tadi. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Okey. Di situ di mana kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan kita kena tahu contoh lain. Ada selawat burdah. Ini selawat burdah. Selawat burdah ni ditulis atau dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Imam Busiri ini adalah murid kepada Abu Abbas Al-Mursi. Murid kalau tak salah. Ya, murid. Abul Abbas Al-Mursi. Dia meninggal di mana? Meninggal di Iskandaria. Maqam dia ada di Iskandaria. Nak kabur kat tuan-tuan dan puan-puan, ulama yang mensyarahkan bait-bait yang ada di dalam Burdah Imam Busiri ini, ulama high ranking scholars. What do you mean by high ranking scholars? Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Al-Qastalani, bukan Sahib Mawahib, Qastalani yang sebelumnya. Baru banyak ulama-ulama lain. Bukan sedikit, banyak, sangat banyak yang menulis tentang syarah dan diamalkan, dihafalkan. Kalau pergi Maghribi di pondok-pondok tu hafal. Burdah tu apa? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Yang tu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibik. Itu adalah burdah. Ini. Jadi ini adalah burdah. Dan dia diamalkan oleh ulama hujung barat dunia sampai hujung timur. Nak kaburkan majoriti menghafalkannya, mengamalkan dia. Pergi Al-Azhar pun sama. Dah disyarahkan oleh Syekh Usamah As-Said Al-Azhari di Yinsi Sultan Azan Shah. Disebut tentang qasidah burdah ini. Ini hadir wal hadir hafizakumullah. Tiba-tiba datang hari ini kelompok Wahabi mensyirikkan qasidah ini. Dia kata ini syirik kerana ada meminta kepada Nabi dan lain-lain. Dia tak faham lagi perbahasan tawasul, istighasah, kalam hakiki, kalam majazi. Tak lulus ilmu balaghah. Dia ni memang masalah kelompok ini yang suka membida'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan. So ini golongan yang patut ditahzir, yang patut dihukum dan difatwakan sesat. Sebab apa? Mereka mudah untuk mengutuk dan menghina ulama. Qasidah burdah ni diamalkan, Masya Allah, seluruh dunia tuan-tuan dan puan. Kalau di Maghribi tu, semua pelajar pondok ni memang hafal. Jadi burdah tu memang mereka hafalkan. Diri wal hadar. Di kami di pondok di Malaysia ni, ada manuskrip diterjemahkan qasidah burdah. Manuskrip tu saya ada kopi dia daripada Khazanah Fataniyah. Iaitu qasidah burdah yang diterjemahkan dengan makna gantung oleh ulama-ulama alam Melayu. Bait-baitnya terdapat di dalam perpustakaan-perpustakaan, di dalam istana-istana dan lain-lain. Ini qasidah burdah. Tiba-tiba tergamar orang hari ini mengelabui orang lain, tashwish orang lain, mengatakan bahawa qasidah burdah tu syiriklah, sesatlah, macam-macam kafirlah. Na'uzubillah min zalik. Jadi ini hadir wal hadir afizakumullah. Perkara ini perlu disebutkan. Kita tak boleh nak tutup lagi. Tak boleh nak kita tak suka polemik lah lain-lain. Tapi akhirnya orang keliru. Sehingga menuduh berselawat ini tidak ada berfaedahnya lah. Tak perlulah mengarus perdanakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau dengan selawat boleh mengajak orang muda ni dari tak solat pergi solat.
Daripada tak mengaji, pergi datang mengaji. Daripada tak berjamaah, pergi berjamaah. Daripada tak berzikir, dapat berzikir. Apa salahnya? Ini kita kenakan hidupkan. Gunakan itu salah satu medium dakwah. Salah satu media dakwah dia adalah dengan berselawat. Salah satu, kita tak limit. Hanya dengan itu saja, bukan. Ada kawan-kawan kita dari tabligh, jalankan tugas. Bagaimana mereka berdakwah di masjid-masjid dengan cara bayan mereka. Bagus. Ada yang melalui jalan selawat, buat selawat. Ada yang melalui jalan akademik. Macam saya tugas di universiti. Dakwah dia berada di situ untuk melatih ulama hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kalau ada yang melalui jalan-jalan selain yang telah saya sebutkan yang mungkin tidak terlintas dalam fikiran saya sekarang, maka jangan kita kufur nikmat. You have to try your best. Always, and dengan apapun cara sekalipun kita cuba. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini dia. Lalu disebut di sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu dan lagi sabda Nabi SAW. Akthiru minas salati alayya yaumal jumu'ati. Iaitu apa? Artinya, banyakkan oleh kamu daripada mengucap selawat atasku di dalam hari Jumaat. Banyakkan oleh kamu daripada mengucap selawat atasku di dalam hari Jumaat. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini riwayatkan oleh Abu Daud, Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Menunjukkan bahawa hari Jumaat lebih-lebih lagi Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu sekalian hari, adalah memperbanyakkan salawat pada hari Jumaat. Baca hari Jumaat ni, kita baca. Sebab itu tuan-tuan ni tengah duduk sini ada ni. Ni. Saya tak tahu kat mana di Malaysia ada jual, tapi di dekat dengan masjid wilayah ada satu kedai di Sri Hartamas, di Hartamas, nama dia Nur Inai Bookstore. Itu boleh waste, ada jual Dalail Khairat. Ni nama dia kitab Dalail Khairat. Kitab salawat. Yang mana salawat ni tengok dicetak dengan cantik di Jordan. Dan disupport tu maksud disokong dengan oleh kerajaan Jordan. Jadi di Jordan ni raja dia ada satu akademi kajian tentang iaitu kajian tentang keilmuan Islam, sejarah Islam dan lain-lain, yang juga turut menyumbang untuk dicetaknya kitab ini. Jadi kitab ni ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Juzuli. Ini ditahqiq oleh siapa? Ditulis oleh Iqtanabihi Syekh Noh Hamim Keller. Kalau tuan-tuan tahu Syekh Noh Hamim Keller. Noh Hamim Keller ni orang Amerika yang masuk Islam tahun 70-an dulu. Dia menerjemahkan kitab bernama Reliance of the Traveller. Reliance of the Traveller. Jadi kalau orang yang belajar Islam dengan bahasa Inggeris, dia mesti akan tahu kitab fikih Syafi'i, nama dia Reliance of the Traveller. So beli kitab tersebut, pun ada jual kat situ. Kat Nur Inai insyaAllah ada jual. Tapi buku ni memang dijual di Nur Inai selagi tak habis lah. Ini adalah selawat ikut hizib pertama, hizib kedua, tulisan cantik yang dibandingkan dengan naskah yang ada di Marrakesh, yang ditulis oleh murid kepada Imam Juzuli. Dalam ni dia ada banyak jenis selawat, banyak selawat. Jadi tinggal baca selawat tersebut. Selawat ni dibaca hadirin wal hadirat hafizakumullah. So ini tuan-tuan dan puan-puan. Kena beli dan amalkan. Ini bukan beli sajalah, amalkanlah maksud saya. Amalkan. Dan ulama Melayu dulu banyak. Contoh saya di pondok. Di pondok dulu ini kitab selawat yang kami pakai. Dia panggil Tashil Dalail Khairat, memudahkan untuk membaca Dalail Khairat. Ini di pondok kami ni. Pondok kami ni maksud dia apa? Di pondok. Pondok ni lebih tua daripada negara Malaysia. Malaysia merdeka 1957. Ini sebelum 1957 lagi. Dah memang zaman dulu kala ni dah amalkan membaca selawat. Hadirin wal hadir abizakumullah Dalailul Khairat. Ini perlu diamalkan. Jadi kita semakin lama semakin kurang sekarang beramal. Termasuk ini masyarakat kurang untuk beramal. So kita perlu tambahkan dakwah kita untuk mengajak orang banyak berselawat. Hadirin wal hadir abizakumullah.
Artinya banyakkan oleh kamu daripada mengucap selawat atasku di dalam hari Jumaat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man salla alayya min ummati kutibat lahu 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyiatin. Rawahun Nasa'i. Barang siapa mengucap selawat atasku daripada umatku, nescaya disuratkan baginya 10 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Jadi siapa yang mengucap selawat kepada Nabi SAW daripada umatnya, jadi di kalangan umatnya, maka dia akan disuratkan baginya kutibat selahu, disuratkan baginya 10 hasanat, 10 kebaikan, dan dipadam daripada dia 10 keburukan, kejelekan. Dan lagi sabda Nabi SAW, man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikati yastaghfiruna lahu madama ismi fi dhalikal kitab. Hadis rawahu Tabrani menurut Al-Iraqi, hadis yang dhaif. Maksud dia, barang siapa mengucap selawat atasku di dalam kitab, maksud dia karang kitab dimulakan dengan selawat, nescaya sentiasa malaikat mengucap istighfar baginya selama ada namaku dalam kitab tersebut. Sebab itu adat dalam menulis kitab. Saya juga kalau mengarang kitab kiasa selalu ajar, jangan lupa untuk menulis solawat di dalam kitab tersebut. Kita mulakan Allahumma salli ala, atau kita wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad ditulis di dalam kitab tersebut dan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sebab itu kalau kita buka ucapan kita, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, contoh dia, itu yang pendek. Selagi mana dalam kitab itu ada nama Nabi Muhammad SAW, maka yang mansolah, iaitu berselawat dalam sirat selawat, selagi nama itu ada dalam tu, maka malaikat ini mesti akan, inna lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu, mereka akan beristighfar, meminta istighfar, meminta ampun untuk orang tersebut. Hadiri wal hadirah hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna fil ardi malaikatan sayyahina yuballighunani an ummati as-salama. Rawahun Nasa'i wa Ibn Hibban. Artinya, menurut Takhrij Al-Iraqi, artinya bahawasanya di dalam bumi ini ada malaikat yang berjalan berkeliling, padahal mereka itu menyampaikan kepadaku daripada umatku akan salam. Jadi di bumi ini ada malaikat yang berkeliling dan menyampaikan kepadaku daripada umatku salam. Ini hadiri wal hadirah hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, man min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rawahu Abu Daud bisanadin jayyidin. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Artinya tiada daripada seorang memberi salam atasku melainkan mengembalikan Allah Ta'ala atasku akan ruhku hingga aku menjawab salam atasnya. Hadir wal hadir abidakumullah. Tiada daripada seorang beri salam atasku melainkan mengembalikan Allah Ta'ala atasku akan ruhku hingga aku menjawab salam atasnya. Ini. Dan ditanya oleh sahabat akan Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Okey, maksudnya muttafaqun alaih Al-Iraqi. Iaitu ya Rasulullah, betapa kami mengucap selawat. Maksudnya betapa tu, macam mana kami mengucap selawat atasmu. Bahasa lama betapa. Tapi maksudnya kaifa, bagaimana kami mengucap selawat atasmu ya Rasulullah. Lalu jawab baginda, maka sabda baginda, kata oleh kamu, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari sini kita tahu baginda SAW bukan melimitkan hanya dengan cara ini sahaja. Dia salah satu cara. Macam mana kami nak berselawat kepadamu? Qulu Allahumma salli. Kau katakanlah Allahumma salli. Tapi bukan hanya ini saja. Jadi salawat ini mutlak, iaitu dibuka luas selagi makna dia sesuai. Makna dia itu betul. Ini. Jadi makna dia tidak bercanggah dengan syariat.
Dan adalah disebutkan ruya anil Abil Hasan rahimahullah ta'ala qala ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manami faqultu ya Rasulullah bima juziya Syafi'i rahimahullah ta'ala anka haisu yaqulu fi kitabihi risalah wa sallallahu ala Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi ghafilun faqala sallallahu alaihi wasallam juziya anni annahu la yuqafu lil hisab. Ini dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin, iaitu juz 1 muka surat 311 Imam Al-Ghazali. Menarik, makna dia menarik. Ni. Jadi tuan-tuan baca. Jangan pula ada tiba-tiba kat sini pendakwah mana dia kata ni kena tahzir sebab dia cerita benda yang tak masuk akal sebab mimpi. Tak, ni kitab. Saya sedang baca kitab yang ada dalam kitab. Kita jangan delete apa yang ada dalam kitab. Kita kena sebut. Kalau tak setuju, bawa hujah. Kita boleh bagi hujah balik. Benda khilaf. Apa kata Imam Ghazali meriwayatkan kisah ini? Artinya diriwayatkan daripada Abul Hasan rahimahullahu ta'ala. Telah berkata ia, aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidur, maka aku berkata kepadanya, maksudnya dalam mimpi, ya Rasulullah, dengan apa dibalas akan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripadamu, kerana ia mengata dalam kitab Ar-Risalahnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Jadi sebelum saya teruskan, jadi Imam Asy-Syafi'i sendiri ada selawat dia. Selawat dia itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun. Allah SWT berselawat kepada baginda Sayyidina penghulu kita Nabi Muhammad SAW, kullama dzakarahu dzakirun, selagi mana beringatnya orang yang mengingati, wa ghafala an dzikri ghafilun, dan lalainya orang yang lalai untuk mengingatnya. Ini selawat yang disusun oleh baginda SAW. Tidak ada zaman Rasulullah SAW. Tapi ditulis oleh Imam Syafi'i. Kita hujahkan sekarang tanpa melihat dia mimpi atau apa. Kita buka kitab Ar-Risalah, kitab pertama usul fiqh di dalam dunia. Maksudnya satu kitab mustaqil dalam usul fiqh yang pertama di dalam dunia adalah kitab Ar-Risalah karangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. So kalau dia kata kena yang diajarkan oleh Nabi saja Ustaz, selain selawat yang diajarkan Nabi tak boleh. Maka bagaimana Imam Syafi'i sebut sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an zikrihi ghafilun. Yang kalau kita di dalam tahlil kita sesuaikan dengan konteks, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yani kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu adalah hampir sama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i atau yang hampir sama dengan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i punya selawat pun tidak warid daripada baginda SAW. Tidak ada exactly nas yang diajarkan oleh baginda SAW. Tiba-tiba datang orang hari ini dia kata, bukan selawat tak baik, selawat baik. Tapi kenapa nak selawat yang buat ulama-ulama buat? Rasul ada ajar tak? Dia kata macam tu. Dibida'ahkannya selawat tersebut. Disesatkannya, ada yang dituduh masuk neraka lagi. Nak tanya, Imam Syafi'i ni buat benda bida'ah ke tuan-tuan? Imam Syafi'i ini sesat ke tuan-tuan? Imam Syafi'i ini masuk neraka ke tuan-tuan? Cuba muhasabah diri. Itu Imam Syafi'i. Yang tahlil yang kita baca di seluruh Nusantara. Sebenarnya bukan seluruh Nusantara saja. Bahkan di Maghribi, Morocco paling hujung. Yang tak kenal Malaysia zaman dulu kala ni. Pun selawat dia sama. Cuma lagu je beza. Dan tak payah nak bohong. Ini saya belajar sana, saya duduk sana 8 tahun, saya tahu. Orang yang belajar sana kalau dia kata tak ada pun dalam kat Morocco tak ada pun, tu bohong. Nampak sangat dia tak pernah pergi majlis di Maghribi. Ini saya kata ada selawat tersebut tapi dengan suara iaitu lagu yang berbeza. Dan juga tahlil juga ada tapi dengan susunan yang sedikit berbeza, sedikit panjang dan lagu yang jelas berbeza. So jadi kembali kepada kisah tersebut yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini tentang kisah ini. Fokus pada kisah ini. Maka setelah ditanya, diriwayatkan oleh Abul Hasan tadi, lalu dalam mimpinya, maka sabdanya,
Maka sabdanya iaitu baginda SAW bersabda, dibalas akan dia daripada aku dengan bahawasanya tiada dihentikan akan dia di dalam hari kiamat kerana dihisap. Iaitu dibalas akan dia daripada aku dengan bahawasanya tiada dihentikan akan dia di dalam hari kiamat kerana dihisap. Jadi dari mula Imam Syafi'i tulis sampai hari kiamat akan mendapat balasan. Ini akan mendapat balasan. Ini hadir wal hadir abidakumullah. So ini yang disebutkan tadi, selagi berdasarkan pada hadis tadi. Kalau kita pegang hadis tadi, di mana selagi nama baginda SAW ada dalam kitab tersebut tidak akan terhapus dan lain-lain. Hadir wal hadir abidakumullah. Baik, insya-Allah sekian saja pengajian kita pada pagi hari ini, sempena bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar ini, Rabiul Awal atau Rabiul Anwar ini, kita harapkan insya-Allah kita tingkatkan semangat kita, istiqamah kita, ibadah kita, mencintai baginda SAW, lahir di dalam jiwa kita, di dalam seluruh diri kita untuk berselawat kepada baginda SAW, untuk mencintai baginda SAW. Dan inilah waktunya tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang ada anak-anak kecil tu, bawa dia pergi maulid, biar dia duduk, dia berselawat, dia happy, daripada duk dengar main game ke apa ke. Lebih baik dia pergi tempat majlis selawat. Jangan takut, ni bukan bid'ah, bukan maksiat. Ini hadiri wal hadir afidakumullah, justru semakin baik insya-Allah. Sekian saja daripada saya, segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.